Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan diucapkan kepada pelajar-pelajar baru ke Universiti Teknologi Mahara UiTM, walau di mana pelajar-pelajar berada, sama ada di kampus Shah Alam, Puncak Alam atau di kampus negeri masing-masing. Bagi pihak Institut Kepimpinan Pelajar, bahagian hal ehwal pelajar Universiti Teknologi Mahara UiTM, kami mengalu-alukan kedatangan pelajar dengan iringan doa dan kata-kata semangat. Semoga pelajar beroleh kecemerlangan dan kejayaan dalam pengajian dan yang paling penting dalam kehidupan, insya-Allah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pada hari ini saya Dr. Khadijah binti Said Hashim, Koordinator Kepimpinan Institut Kepimpinan Pelajar bahagian hal ehwal pelajar UiTM, akan berkongsi cerita, berkongsi rasa dan refleksi, juga pengalaman tentang dua elemen menarik atau dua elemen penting yang pelajar-pelajar perlu tahu dan guna pakai di sepanjang pengajian, dan dua elemen ini digabungkan menjadi satu topik yang menarik, iaitu akhlak dan kepribadian. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, satu perumpamaan yang begitu cantik untuk menggambarkan perhubungan betapa pentingnya atau signifikannya akhlak dan kepribadian. Akhlak itu umpamanya akar, peribadi itu seumpama pokok. Pokok yang membesar dengan subur adalah hasil dari sokongan yang kuat mencengkam dari dalam. Kerana akar yang elok menyumbang kepada pembesaran pokok yang elok. Seperti cerita akar dan pokok, begitulah perkaitan dan hubungan antara akhlak dan peribadi. Akhlak yang baik adalah dasar dan tunjang kepada terlahirnya peribadi yang baik, insya-Allah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum pelajar-pelajar meneruskan pembelajaran di UiTM, adalah menjadi satu tanggungjawab bagi pelajar-pelajar semua, bukan sahaja mengetahui tetapi memahami intipati dan isi kandungan falsafah pendidikan negara kita. Oleh itu, saya ingin mengajak pelajar-pelajar semua untuk sama-sama menghayati falsafah pendidikan negara kita. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, setelah kita sama-sama meneliti intipati dan isi kandungan falsafah pendidikan negara kita sebentar tadi, ada 3 elemen penting yang ditekankan dalam falsafah pendidikan itu sendiri yang perlu pelajar-pelajar fahami, perlu pelajar-pelajar hayati dan translate atau praktiskan dalam kehidupan pelajar, sama ada dalam proses pengajian atau kehidupan pelajar dalam memegang fungsi-fungsi atau roles yang lain. Apakah ketiga-tiga elemen itu? Yang pertama adalah potensi, potential, which means each and every one of you have potential. Potensi apa? Potensi ini luas. Dan potensi ini juga berbeza daripada satu individu pelajar kepada satu individu pelajar yang lain. Tidak sama. Di universiti ini, insya-Allah, potensi atau bakat pelajar sama-sama kita polish dan serlahkan lagi. Elemen yang kedua. Apakah elemen yang kedua? Elemen kedua adalah seimbang, keseimbangan, holistic development. Kita mahu individu pelajar bukan sahaja cemerlang atau berkebolehan dari satu sudut atau satu aspek, iaitu intelek. Tidak hanya terbatas atau terhenti di situ. Kita mahu individu pelajar yang keluar daripada institusi ini, daripada UiTM, menjadi pelajar yang seimbang, mempunyai package yang holistik, komprehensif dari segi
intelek, rohani dalaman, emosi dalaman dan jasmani. Physically fit. InsyaAllah, again, di universiti ini kita sama-sama merealisasikan untuk melahirkan individu pelajar yang mempunyai holistic development. Elemen yang terakhir atau elemen yang ketiga, di dalam falsafah pendidikan negara ditekankan tentang contribution atau sumbangan. Kita mengharapkan pelajar-pelajar bukan sahaja berjaya atau cemerlang untuk diri sendiri, tetapi pelajar-pelajar yang terhasil atau yang keluar graduated from this university dapat turut sama menyumbang kepada kemakmuran, kepada kepentingan, kepada kesejahteraan keluarga, masyarakat, negara dan paling penting agama. Telah kita rungkaikan intipati dan isi kandungan falsafah pendidikan yang sungguh cantik, yang sungguh relevan untuk diguna pakai sebagai panduan atau reference untuk pelajar-pelajar semua. Di slide berikut, kalau pelajar-pelajar dapat melihat, adalah maksud pendidikan. Mungkin pelajar-pelajar sudah tahu atau sudah maklum, pernah mendengar tentang maksud pendidikan. Banyak maksud pendidikan yang kita boleh dengar, yang kita boleh dapati sama ada daripada buku, social media. Tapi saya ingin kongsikan maksud pendidikan ini kerana maksud pendidikan ini nampak lebih jelas, nampak lebih relevan kepada kita, kepada saya, kepada pelajar-pelajar baru, kepada pelajar-pelajar lama, for each and everyone. Maksud pendidikan ini menurut Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba atau dikenali sebagai Cikgu Siddiq dalam buku nukilan beliau yang terbaru yang bertajuk Ihsan dan Insan dalam Perspektif. Cikgu Siddiq telah merungkaikan tentang maksud pendidikan. Menurut beliau, menurut penulis, proses pendidikan bukan sahaja pemindahan ilmu, maklumat, information, knowledge, pengetahuan, kemahiran, skill. It goes beyond that. Education goes beyond that. Memang ya, pemindahan ilmu, maklumat, pengetahuan, kemahiran, pelajar-pelajar pergi kelas, pensyarah-pensyarah atau cikgu-cikgu akan mengajarkan kepada pelajar-pelajar beberapa bidang ilmu, maklumat, pengetahuan dan kemahiran, tetapi does not stop there. Education luas. Pendidikan itu maksudnya luas. Nah, selain itu, Cikgu Siddiq menekankan juga proses pendidikan adalah proses membentuk watak dan perubahan diri. Maksudnya, bila pelajar-pelajar datang ke institusi, ke UiTM, pelajar-pelajar bukan sahaja mendapat ilmu pengetahuan, kemahiran, skill, knowledge, maklumat, tetapi pelajar-pelajar juga insya-Allah akan menjadi insan, akan menjadi manusia yang ada akhlak, yang ada kepribadian. Akhirnya, Cikgu Siddiq juga menekankan di dalam bukunya Ihsan dan Insan, pendidikan itu ialah proses mengadapkan insan. Itu yang kita ingin capai atau realisasikan dalam proses pendidikan. Bukan saja konten knowledge kita ada, tetapi dalaman konten kita. Akhlak dan seterusnya akan membentuk kepribadian pelajar-pelajar sekalian. InsyaAllah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, di slide-slide sebelum ini telah dibentangkan, telah dikongsikan refleksi falsafah pendidikan negara dan juga maksud pendidikan yang merangkumi bukan sahaja menyampaikan ilmu, maklumat, kemahiran dan pengetahuan, but it goes beyond that. Maksudnya akhirnya pendidikan itu adalah proses mengadapkan insan. Kemudian kita juga melihat beberapa syarat atau elemen penting untuk memastikan kemenjadian pelajar. Kemenjadian pelajar adalah satu proses, which means when it comes to proses memerlukan masa untuk mencapai atau merealisasikan objektif tersebut. Apakah elemen-elemen penting untuk memastikan kemenjadian pelajar? Yang pertama adalah elemen membaca. Yang kedua menulis dan mengira. Membaca, menulis dan mengira dikenali sebagai 3M. Read, reading, writing and arithmetic. So 3R. 3M. Kemudian ditambah lagi dengan satu kemahiran atau satu elemen yang penting, menakul, thinking, which means we don't want our students to be able to have reading, writing, arithmetic only. Tetapi kita ingin melahirkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini pelajar yang boleh berfikir,
those students with critical thinking, problem solving and critical thinking, creativity. Nah, ditambah lagi menjadi menakul. Kemudian yang paling penting akhirnya adalah M yang seterusnya. M yang nombor 5 adalah manusiawi. Berbalik kepada definisi pendidikan sebentar tadi, akhirnya pendidikan itu adalah proses mengadapkan insan, which means manusiawi, untuk menjadikan manusia yang mempunyai akhlak dan kepribadian. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekali lagi, kelima-lima elemen ini adalah elemen-elemen dasar yang penting, yang essential untuk pelajar-pelajar guna pakai di dalam objektif pelajar-pelajar. Bukan sahaja untuk menguasai 3M, tetapi perlu juga ada kemahiran berfikir, critical thinking and problem solving, dan seterusnya. Pelajar yang manusiawi, mempunyai akhlak dan kepribadian. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, perlu dijelaskan, difahami dan diteliti. Kita perlu sama-sama mengetahui bahawa seorang individu pelajar itu boleh menjadi terpelajar, tetapi tidak semestinya terdidik. Apakah perbezaan di antara terpelajar dan terdidik? Seorang pelajar mungkin boleh belajar sehingga tahap PhD dengan doktorate, tetapi bukan menjadi guarantee. It's not a guarantee that that student menjadi pelajar yang terdidik. Terpelajar merangkumi kemahiran membaca, menulis, mengira dan menakul. Tetapi terdidik merangkumi elemen manusiawi yang telah kita bincangkan dan kongsikan di slide sebelumnya sebentar tadi. Manusiawi merangkumi 3 elemen penting pula, iaitu adab, akhlak dan peribadi. Peribadi yang bagaimana? Peribadi yang baik. Akhirnya di UiTM, di institusi keramat ini, kita bersama-sama dengan pelajar membantu pelajar-pelajar bukan sahaja untuk menjadikan pelajar atau individu itu sebagai seorang yang terpelajar dengan kemahiran, dengan ilmu pengetahuan, tetapi akhirnya menjadi seorang individu pelajar yang terdidik. Nampak di situ gabungan di antara terpelajar dan terdidik. What we call holistic and comprehensive development. InsyaAllah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mengambil maklum tentang latar belakang fahaman agama yang berbeza di kalangan atau dalam kalangan pelajar-pelajar UiTM, sekali lagi ditekankan bahawa konsep dan elemen akhlak dan kepribadian bukan sahaja untuk pelajar-pelajar yang beragama Islam. Di slide ini, saya letakkan, saya kongsikan dan saya bicarakan tentang universal values atau nilai sejagat. Nilai sejagat ini atau universal values adalah satu nilai yang boleh digunakan pakai oleh kesemua pelajar, bukan sahaja pelajar tetapi juga barisan pencara dan staf-staf administration yang sama-sama berada di UiTM, kerana ternyata nilai sejagat ini atau universal values ini penting dan merupakan nilai yang terpuji. Pelajar-pelajar, saya percaya setiap agama mengkehendaki penganutnya untuk berbuat baik dan mempunyai kepribadian yang terpuji. Dalam konsep nilai sejagat atau universal values, saya mengambil beberapa contoh nilai yang boleh digunakan pakai dan dipraktikkan oleh individu pelajar. In fact, semua orang boleh mempraktikkan universal value ini. Universal value atau nilai sejagat ini. Kalau pelajar-pelajar boleh lihat di slide, yang pertama adalah adil, justice. Tidak berat sebelah, tidak ada unsur berat sebelah. Adil, ya. Kemudian yang kedua, universal value yang kedua adalah love, kasih sayang, berkasih sayang. Pelajar kena berkasih sayang dengan pelajar yang lain. Tidak ada perasaan benci, dengki, hatred. Kerana perasaan-perasaan negatif ini akan mengganggu-gugat proses pembelajaran pelajar-pelajar. Universal value atau nilai sejagat yang ketiga, kalau pelajar-pelajar boleh lihat, adalah kindness. Kebaikan, baik hati, regardless, sesiapa sahaja. Tanpa mengira pahaman agama. Berbuat baik tanpa syarat.
Kerana faktor ini akan memastikan individu pelajar bukan sahaja keluar menjadi yang terpelajar tetapi juga terdidik. Dan kemudian contoh kepada nilai sejagat yang ketiga, yang keempat adalah mutual understanding. Kefahaman, saling memahami. Kita berbeza latar belakang, but that differences kita kena usahakan untuk adapt, adjust dan memahami rakan-rakan kita yang berada di Sabah, yang berada di Sarawak. Latar belakang kita lain-lain. Tapi itu adalah juga proses pembelajaran kepada kita. Mengenali culture, adat resam, budaya, rakan-rakan kita yang lain. Tibalah kita kepada segmen atau slide seterusnya yang terus memfokuskan kepada adab-adab. Adab yang pertama, yang paling penting adalah adab dengan ibu bapa. Pelajar-pelajar tanpa ibu bapa, mustahil kita berada di dunia ini dan mustahil kita berada di UiTM. Hargailah ibu bapa dan adab-adab yang saya bincangkan, saya kongsikan dengan pelajar-pelajar adalah adab-adab yang otentik, yang perlu ada kepada individu pelajar untuk memastikan pelajar tersebut bukan sahaja cemerlang atau berjaya dalam akademik, tetapi dalam kehidupan. Ada beberapa adab yang perlu kita perhalusi dan seterusnya kita refleksi dan kita translatekan, kita guna pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bercakap mengenai adab dengan ibu bapa ini, yang pertama sekali adalah adab dalam melontarkan tutur kata. Bahasa apa yang kita gunakan kepada ibu bapa? Intonasi bagaimana yang kita guna pakai bila bercakap, berkomunikasi dengan ibu bapa? Yang kedua, perbuatan. Bukan sahaja tutur kata, perbuatan kita. Mimik muka kita juga perlu menggambarkan betapa kita hormat kepada kedua-duanya. Maksudnya, tutur kata yang baik perlu dilontarkan kepada ibu bapa. Perbuatan yang baik juga perlu dilontarkan kepada ibu bapa. Kerana sekali lagi ditegaskan, tanpa ibu bapa, pelajar-pelajar tidak mungkin dapat menjejakkan kaki ke UiTM, ke universiti ini. Yang ketiga, bahasa dan penulisan. Ini yang paling penting. Dan saya percaya paling relevan kepada saya dan kepada pelajar-pelajar juga. Kerana sekarang komunikasi kita lebih kepada bahasa dan penulisan melalui aplikasi WhatsApp. Nak minta duit, nak minta itu, nak minta ini, berkomunikasi, banyak menggunakan komunikasi melalui telefon, melalui WhatsApp. So bahasa-bahasa macam mana kita kena monitor. We have to take care the use of language when we deal and communicate with our parents. Memberi salam kepada yang Muslim, kepada non-Muslim, bertanya khabar. Kemudian, kalau meminta pertolongan atau meminta wang contohnya, kita cuma akan, selalunya pelajar-pelajar akan meminta kewangan, financial aid kepada parents. Gunakan bahasa yang sebaik-baiknya. Perbuatan juga begitu. Dan tutur kata bila kita ada face to face, bila berinteraksi bersemuka dengan ibu bapa. Itu adab-adab yang perlu dijaga. Ya, untuk ingatan pelajar-pelajar semua. Pelajar-pelajar dalam proses menuntut ilmu, dalam proses mendapatkan maklumat, dalam proses mendapatkan maklumat, kemahiran, kita banyak berinteraksi dengan siapa lagi kalau bukan guru. Dalam konteks universiti, kita panggil pensyarah, guru dan pensyarah. Ada beberapa adab yang perlu ditekankan bila kita berhubung atau berkomunikasi dengan guru dan pensyarah. Yang pertama, adab bertanya soalan bersemuka, maknanya face to face. When students have questions, to ask to their teachers or lecturers. Adab-adabnya, mengangkat tangan dan meminta izin. Dan selalunya, kena habiskan dulu pensyarah tu bercakap, kemudian pelajar boleh mengangkat tangan dan meminta izin kalau ada persoalan atau any clarification that you want to ask further. Bahasa dan air muka juga kena menggambarkan kita ni sebagai pelajar. Merendah diri sebab kita ingin bertanya soalan. Bahasa yang digunakan juga jelas dan baik. Yang kemudian yang kedua, bertanya soalan bertulis. Kebanyakan pelajar masa kelas malu. Most of the students shy to ask questions bila dalam kelas. So they prefer to have or to reduce the questions dengan cara
text messaging. Jadi bertanya soalan bertulis juga, pelajar-pelajar perlu tengok bahasa, perlu monitor bahasa yang digunakan bila kita ingin bertanya soalan melalui aplikasi WhatsApp. Dan masa. Janganlah tanya soalan atau to clarification you want to ask to your lecturers tu waktu malam. Selalunya tanyalah di waktu-waktu 8 sampai siang hari. Sebab pensyarah-pensyarah, guru-guru juga mempunyai komitmen yang lain. Rules and responsibility yang lain. You put yourself, ada empathy sikit, put yourself in their shoes. Ada anak, ada rules yang lain, ada kerja-kerja yang lain. Pelajar perlu memikirkan situasi tersebut sebelum hendak bertanya soalan. Kemudian yang ketiga, adab dengan guru tepati masa. Kalau kelas dah bermula pukul 8, sebaik-baiknya pelajar datang sebelum pukul 8. Itu adab menuntut ilmu. Dan fokus, nombor 4, fokus ketika berada di dalam kelas. Okay. Seboleh-bolehnya pay attention to your lecturers or your teachers. Okay. Tidak mahu borak-borak kosong dengan pelajar, tidur, daydreaming. Itu adalah adab-adab bila kita berinteraksi di dalam kelas, bila kita ada guru di dalam kelas, ada pensyarah di dalam kelas. Dan yang kelima, I'm sure ada banyak lagi adab-adab, tapi ini adalah penekanan kepada yang penting, essential. Kelima adalah meminta izin. Meminta izin bukan sahaja dilakukan jika ada persoalan atau you need further clarification. Meminta izin juga perlu bila kita nak keluar angkat tangan keluar ke toilet, minta izin. Kebanyakan pelajar-pelajar yang duduk di belakang, contohnya duduk dengan pintu, boleh pergi begitu saja. Masuk pun, latecomers kan, masuk pun begitu saja. Kalau masuk lambat, minta izin, meminta maaf kepada pensyarah atau kepada guru. Dan after class, selepas kelas, bagi tahu, reason out, clarify to your educators, to your teachers, to your lecturers. Kenapa so-and-so lambat, bagi reason. Dan sekali lagi meminta maaf. Ini adalah adab-adab yang saya rasakan perlu kepada pelajar-pelajar untuk praktiskan, untuk lakukan semasa proses menuntut ilmu, semasa proses pendidikan berjalan di universiti. Pelajar-pelajar, kita telah membincangkan sebentar tadi beberapa adab bila menghadapi ibu bapa, kemudian adab dengan guru, dan seterusnya adab dalam kelas. Sebagai seorang pelajar, ada beberapa adab, ada beberapa peraturan, ada beberapa disiplin yang kena guna pakai, kena praktiskan, kena internalize, kena fahami betul-betul supaya ilmu yang kita dapat tu adalah ilmu yang berkat. Bukan saja kita ingin menjadi pelajar yang terpelajar, tetapi juga terdidik. Dikongsikan beberapa adab di dalam kelas. Yang pertama, menepati masa. Ni reflect individu pelajar itu sendiri. Kebanyakan pelajar, bukan semua ya, kebanyakan pelajar memandang ringan, take things for granted when it comes to time management. Tepati masa. On time. Be in on time. Maknanya kena punctual, kena tepati masa. Kalau kelas bermula pukul 8 atau 8.30, students should come early. 10 minutes before or 5 minutes before. Okay, sebelum kelas atau proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di dalam kelas, dalam konteks kelas. Kalau kelas bersemuka, of course we have 4 walls of the classroom. So pelajar-pelajar mesti mempunyai responsibility, tanggungjawab untuk menjaga kebersihan. Because kebersihan itu akan memastikan environment, suasana belajar itu selesa. Yang ketiga adalah fokus. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, PDP dalam kelas, proses pemindahan ilmu dan kemahiran berlaku di dalam kelas. Kalau paling wajib, paling utama adalah fokus. Pay attention. Okay? Tidak ada benda lain selain daripada fokus. Kalau tidak faham, seperti tadi yang saya katakan adab dengan guru, angkat tangan dan minta izin. Baik. Tetapi pelajar-pelajar kena make sure, kena pastikan guru itu telah habis menerangkan. Kemudian tanyalah soalan. Oleh itu, my suggestion, cadangan saya, jika pelajar-pelajar ada soalan yang ingin ditanyakan, tulis dahulu. Kemudian boleh tanyakan selepas
selepas cikgu dah habis menerangkan, pensyarah dah habis terangkan, mungkin boleh selepas kelas, during consultation. Tetapi tulis dahulu. Kemudian, yang keempat, menjaga keselamatan. Kita ada 20 orang, 30 orang dalam kelas, sama-sama menjaga keselamatan kelas. Keselamatan ni kadang-kadang kita nampak wiring sana sini. So sama-sama kita mengingati antara satu dengan lain. Classroom management, arrangement of the chair, susunan kerusi, itu adalah tanggungjawab bukan saja class representative atau ketua kelas, tetapi tanggungjawab semua individu pelajar. Tidak mengharapkan orang lain, kita sama-sama menjaga keselamatan untuk kesejahteraan dan keselesaan kelas kita. Dan seterusnya, elakkan bising dan gangguan. Ini paling penting. Kalau tak, macam mana student-student boleh fokus? Distraction. Benda yang kita boleh bercakap-cakap di belakang, mengganggu kawan, elakkan. Itu adalah adab yang paling penting. Ciptakan suasana yang selesa, quiet, so that everyone can focus and pay attention. When teachers, educators or lecturers give input on knowledge and skills in the classroom. Saya percaya ada banyak lagi adab-adab yang boleh didapati kalau student, pelajar-pelajar boleh baca atau mendengar mana-mana ceramah daripada YouTube ke. Ada beberapa adab lagi yang paling penting untuk pelajar-pelajar sama-sama amalkan, praktiskan, translate. Tapi ini adalah yang essential, adalah yang penting. Tepati masa, jaga kebersihan, fokus, menjaga keselamatan each and every one of us, dan elakkan bising dan gangguan. Seterusnya, pelajar-pelajar dalam proses menyesuaikan diri dalam keadaan sekarang, pandemik, new norms, norma baru. Pelajar-pelajar mungkin sudah familiar dengan konsep pembelajaran dalam talian, online learning, or we call juga ODL, open and distance learning, menggunakan internet, menggunakan telefon bimbit, menggunakan komputer dan laptop. Pelajar-pelajar, ada beberapa adab kelas dalam talian yang perlu pelajar-pelajar pahami, halusi, refleksi dan amalkan untuk memaksikan kita optimumkan proses pembelajaran dalam talian. Saya kongsikan beberapa adab kelas dalam talian atau online learning. Yang pertama, sama juga dalam kelas fizikal, dalam kelas biasa, tepati masa. Selalunya kelas bermula pukul 8, pelajar-pelajar kena bersedia lebih awal sebelum kelas bermula. Yang kedua, persediaan. Pelajar perlu bersedia. Pensyarah-pensyarah atau cikgu-cikgu terlebih dahulu telah memberikan beberapa tugasan. Membaca page sekian-sekian, buku sekian-sekian atau membuat aktiviti sekian-sekian. Pelajar-pelajar dikehendaki adabnya adalah bersedia atau membuat latihan-latihan atau persediaan lebih awal sebelum kelas bermula. Yang ketiga, buka kamera on. Kesian kalau melihat cikgu-cikgu atau cikgu-cikgu pelajar, maksudnya pensyarah-pensyarah bercakap sorang-sorang. Tidak ada respon daripada pelajar-pelajar. Okey, kelas pagi ke kelas malam, kelas tengah hari. Bayangkan perasaan pensyarah atau cikgu anda seolah-olah bercakap sendirian. Bagilah sedikit motivasi kepada pensyarah, kepada cikgu-cikgu dengan memastikan kamera itu dibuka. Tapi yang nombor 4, mikrofon dalam keadaan senyap. Sebab dia boleh memberi gangguan dalam proses pembelajaran. Kecuali bila pelajar-pelajar ada persoalan. Again, sekali lagi diingatkan, bila ada persoalan di dalam online classes, boleh letak di ruangan chat dahulu kalau ada persoalan. Ataupun ada sign angkat tangan. Tapi make sure juga, pastikan juga pensyarah atau cikgu telah menghabiskan penerangan beliau. Kemudian bahasa yang digunakan sama ada chat, sebab online classes kan, kelas dalam talian dua-dua boleh, sama ada kita nak bertanya begitu, bertanya biasa ataupun kita menulis di ruangan chat. Bahasa tu perlu dijaga, penggunaan bahasa bahasa short form macam kita guna pakai dengan kawan-kawan tidak sesuai
bila kita nak gunakan dalam kelas online, sebab we are dealing with teachers, we are dealing with our lecturers. So, bahasa tu menggambarkan diri seorang individu pelajar. Kemudian menjaga sensitivity nombor 6. Sebab pelajar-pelajar, we are coming from different background, different religion, different race in fact. Okay? Jadi kena sensitif bila ada soalan ke, bila ada interaksi ke, respon ke, kena sensitif, kena very sensitive, and you have to monitor juga penggunaan bahasa tu, takut dia menyentuh sensitivity bangsa atau agama lain. Kemudian nombor 7, meminta izin untuk bertanya soalan, sama juga seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Dan bila kamera on, nombor 8, pakaian kena dijaga, cara pemakaian. Kalau yang perempuan bertudung, tudunglah tudung betul-betul. Okay? Kalau yang lelaki pun macam mana cara pemakaiannya. Okay? Kena pastikan dia kemas seperti kita berada di dalam kelas. Bezanya, this is online classroom. Di rumah masing-masing. Di pakaian juga kena dijaga. Saya percaya ada banyak lagi adab-adab yang boleh pelajar-pelajar terokai dan belajar daripada sumber-sumber yang lain. Yang saya kongsikan hari ini adalah adab-adab yang saya rasa penting untuk saya dan pelajar-pelajar amalkan supaya proses pembelajaran dan pengajaran itu berjalan dengan lancar. Pelajar-pelajar, pelajar-pelajar, saya percaya dan ambil maklum, kebanyakan daripada kita, jadi saya termasuk pelajar-pelajar juga, banyak berinteraksi, banyak menghabiskan masa dengan menggunakan social media. Sama ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dikongsikan beberapa adab yang perlu kita ketahui, perhalusi, refleksi dan translate, praktiskan bila kita menggunakan social media. Pelajar-pelajar yang pertama, penggunaan bahasa. Perlu diingatkan, bahasa tu refleksi diri individu pelajar, diri seseorang itu. So, gunakan bahasa yang baik, menggambarkan kepribadian yang baik. Okay? Yang kedua, saring maklumat. Yang ini paling penting. Don't simply accept the information. Tanya dulu. You need to be skeptical. Kena tanya, kena investigate betul-betul. Ya? Saring maklumat dulu. Filter the information. Filter the information that you have received, that you receive. Kena betul-betul tahu punca dia sahih atau tidak, betul atau tidak. Kalau ragu-ragu, tidak perlu.
Okey, tidak perlu percaya. Jangan percaya 100%. Kena saring maklumat terlebih dahulu sebab dia boleh membahayakan diri individu pelajar. Yang ketiga, poin yang sangat penting, elakkan kongsi semua maklumat peribadi. Kita macam nak membuka kepada keadaan yang berbahaya. We open for, open for possibilities. Orang putih kata. Okey. Maknanya bila kita kongsikan maklumat peribadi ni, kita takuti khawatiri individu-individu yang tidak bertanggungjawab, yang mempunyai niat, intention yang tidak baik, akan mengambil kesempatan dan manipulasi kepada diri pelajar. So, prevention is better than cure. Maksudnya, elakkan kongsi semua maklumat peribadi. Otherwise, kita mengundang bahaya. Bahaya kepada diri individu pelajar itu sendiri. Dan yang ketiga, poin ni related ya. Berhati-hati dan waspada bila kita berkata-kata, memberi pendapat, berkongsi maklumat di social media. Kena always berhati-hati dan berwaspada. Sebab dikhawatiri juga kadang-kadang ada orang yang manipulate kita punya information, manipulate kita punya response, kita punya komen, atau mengambil peluang dengan maklumat yang kita berikan tu untuk menjatuhkan kita. Walaupun kita individu pelajar macam kita rasa tak ada apa-apa. But bagi you tak ada apa-apa. Bagi orang lain, dia menanti untuk memanipulasi atau mengambil kesempatan atas maklumat-maklumat yang pelajar-pelajar kongsikan. Okey. Pelajar-pelajar kita tidak hidup atau tinggal bersendirian. Sama ada di rumah, di asrama atau di universiti. Kita memerlukan kawan. No man is an island. Kita perlukan kawan. Tapi demi memelihara persahabatan, hubungan dengan kawan, ada beberapa adab yang saya akan kongsikan. Yang kita boleh guna pakai supaya persahabatan kita insya-Allah berkekalan bukan sahaja di alam universiti semasa belajar, tapi bila kita sudah keluar nanti, keluar daripada universiti dan bekerja. Beberapa adab yang kita boleh share, kongsikan di slide berikut adalah yang pertama, bahasa dan pertuturan. Okay. Because we are coming from different background, lain-lain pahaman, jadi kita perlu menjaga bahasa dan pertuturan. Mungkin bagi kita bahasa yang kita gunakan tu adalah biasa, tetapi tidak bagi orang lain. So we need to be very careful dengan penggunaan bahasa dan juga pertuturan kita. Yang kedua, kelakuan dan tindakan kasar. Okay. Semua orang tak nak kan kalau ada dapat kawan yang kasar, yang bila bercakap macam tidak ada filter, tak sensitif terhadap perasaan orang lain, tidak hati perasaan orang lain. So itu adalah adab-adab bila kita berkawan. Kita kena jaga perasaan orang lain melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita. Kemudian ini paling penting and relevant kepada pelajar-pelajar. Kita akan bekerjasama dalam kumpulan untuk menyiapkan sesuatu projek. So we need to take 100% responsibility dengan grup kita yang kita ada tu. Kalau assignment nak siapkan, contohnya lagi 2 minggu, bekerjasama dengan ahli kumpulan, because it's going to affect the whole marks. Markah itu adalah markah kumpulan. Jadi bila bekerja sama secara berkumpulan untuk menyiapkan sesuatu projek atau assignment atau tugasan, perlu mengambil 100% responsibility, tanggungjawab bersama-sama. Because produknya at the end adalah hasil berkumpulan, markah berkumpulan. Kemudian yang keempat, bila sesama rakan, because kita we are coming from different background, so bila ada perbezaan, pertelingkahan, pencanggahan pendapat, hadapilah dengan matang. Okay? Sebab kita perlu sedar bahawa pendapat kita mungkin lain dengan pendapat sahabat kita. At the end of the day, kita nak berkawan lama dengan sahabat kita. Jadi hadapilah konflik ataupun perbezaan tu dengan cara yang matang. Selesaikan. Hari ini mungkin kita bagi kredit kepada kawan kita. Mungkin esok lusa kita pula yang mendapat kredit. Maksudnya kat sini, it's a win-win situation. Sebab kita nak hubungan ini lama. Okay, kerjasama. Ini with regards to, ini refer kepada bila kita ada kerja kumpulan nak menyiapkan satu-satu tugasan atau projek. Kerjasama itu perlu. Kadang-kadang 4 orang dalam satu kumpulan, satu tu tak nak bekerjasama. So it's going to affect the whole process. Tak puas hati, pertelingkahan. Sedangkan tujuannya satu, untuk menghasilkan tugasan dan projek.
So ini adalah adab yang perlu dijaga bila kita bila kita berinteraksi dengan kawan. Dan seterusnya, yang terakhir saya kongsikan juga persepakatan, pahaman mutual understanding antara kawan. Again, point dia adalah kita tak sama. Ada 5 orang, seorang daripada Kedah, Sarawak, Sabah, Selangor, seorang lagi daripada Kelantan. 5 ni mempunyai background yang berbeza-beza. Mungkin pahaman dan agama yang berbeza-beza. But the point is that we want to produce a good outcome. Jadi, kena ada mutual understanding. Kena ada win-win situation. Kena ada persepakatan. Okay? Kita telah kongsikan beberapa adab. Adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, adab dalam kelas, adab kelas dalam talian, dan juga adab sama kawan, dan adab bila menggunakan social media. Dan seterusnya, yang terakhir adalah adab dengan orang sekeliling. Our environment, termasuk kita punya sekeliling. Bukan saja orang, tetapi persekitaran, environment kita. Perlu ke ada adab? Perlu. Perlu ke dihargai? Perlu. Perlu ke di-appreciate, di-respect? Perlu. Sangat-sangat perlu. Sebab environment kita juga adalah makhluk. Implikasinya, kalau kita tidak ada adab terhadap alam sekeliling kita, kena juga balik dekat kita. Maksudnya implikasinya comes back to us. So we need to have adab juga bila kita deal dengan orang sekeliling dan persekitaran. Saya kongsikan dengan pelajar-pelajar beberapa adab. Mungkin boleh dapat banyak lagi daripada sumber-sumber yang lain. Berikut adalah adab-adab bila kita deal atau berinteraksi dengan orang sekeliling, termasuk surrounding atau environment kita, persekitaran kita. Yang pertama adalah hormat. Hormati hak orang lain. Hormati hak orang lain. Senang cakap tapi susah nak buat. Pelajar-pelajar, contohnya pelajar-pelajar juga di universiti kalau ada izin kita ada face-to-face kelas bersemuka, insya-Allah bila keadaan dah pulih, kita juga akan bertemu dengan orang-orang lain seperti Pak Guard, Pak Cik Driver, Mak Cik Cleaner. Orang-orang ini atau staff-staff admin orang-orang ini adalah orang-orang yang sama-sama menaikkan institusi kita, bekerja di universiti di UiTM. Mereka juga perlu dihormati, perlu dihargai. Memadai dengan melemparkan senyuman dan bertanya khabar kepada makcik-makcik cleaner yang membersihkan surau, yang membersihkan kelas-kelas kita. Itu adalah adab-adabnya. Yang kedua, memahami. Dan kadang dalam kelas tu, memahami ni konsepnya adalah kalau makcik cleaner membersihkan sampah. So kita ingin mengurangkan dan memahami kerja dia, mengurangkan bebanan dia. Janganlah buang sampah dalam kelas selepas kelas, contohnya macam itu. Switch on and off the light, mengurangkan kerja-kerja technician dan kita bersama-sama memikul responsibility tanggungjawab itu. So kita memahami. Yang ketiga, komunikasi, bahasa dan pertuturan. Kita pelajar dan orang muda, komunikasi itu adalah penting. Saya juga masih improve dan menjaga komunikasi kita, terutama dalam bahasa, penggunaan bahasa. Kalau dengan makcik cleaner macam mana, kalau dengan staff admin macam mana, kalau di office macam mana, bukan Kak boleh minta tolong, Cik, Puan, Cik boleh minta tolong, berbahasa macam tu, hormat macam tu. Nombor 4 adalah ringan tulang, membantu. You pelajar kalau nampak sampah ke apa, tolong turut sama. Walaupun bukan kita yang buat, tapi kita ringan tulang. Itu responsibility kita, tanggungjawab kita juga untuk membantu makcik cleaner ke, Pak Guard ke, abang-abang technician ke, dekat fakulti, dekat universiti, kita bersama-sama. Dan seterusnya, hargai orang lain dan alam sekitar. Ini paling penting. Alam sekitar, implikasi dia, kesan dia kat kita. Kalau kita membuang sampah, buat bising sebagai pelajar, atau apa-apa pun yang ada implikasi kepada alam sekitar, akhirnya implikasi itu datang balik kat kita. Because relationship tu kan bersambung kan, it affects each other. So pelajar-pelajar juga perlu menghormati, perlu menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita, termasuk persekitaran kita. Supaya at the end of the day, bila kita keluar daripada universiti ni, kita bukan sahaja menjadi seorang pelajar yang terpelajar, ada knowledge, ada skill, tapi juga mempunyai menjadi pelajar yang terdidik, yang mempunyai akhlak dan kepribadian. Akhirnya pelajar-pelajar, saya kongsikan beberapa kesimpulan yang kita dapat kongsi, kita dapat refleksi pada sesi kali ini.
Yang pertama, kaitan rapat antara elemen adab, akhlak dan peribadi yang akan menciptakan kesan yang paling dalam. Substance, ada isi ya, pelajar tu menciptakan kesan yang mendalam dalam membantu melahirkan individu yang terpelajar dan terdidik. Saya ulang banyak kali. Bila ulang tu maknanya doa lah. Doakan pelajar, bagi motivasi kepada pelajar bahawa tujuannya bila memasuki universiti, institusi keramat ini, Universiti Teknologi Mara, bukan sahaja ingin menjadikan pelajar itu individu yang hebat dari segi akademik dan non-akademik, tetapi dari segi sahsiahnya. Ingat sekali lagi, ada 3 perkaitan, adab, akhlak dan peribadi akan melahirkan pelajar yang terpelajar dan terdidik. Dan saya maklum dan saya ulang berkali-kali, proses ini, bila proses dia mengambil masa. Dia berbeza daripada satu individu pelajar kepada yang lain. Ada 5 pelajar, kelima-lima pelajar melalui proses yang berbeza-beza, berbeza, different processes. Maknanya yang A mungkin cepat, yang B lambat sikit, yang C cepat, yang D lambat, yang E paling lambat. Tapi hasilnya insya-Allah akan cantik. Okay? So proses tidak lari dari cabaran. Ada ups and down, ada trial and tribulations, ada cabaran. Bila ada cabaran, tidak boleh atasi, minta pertolongan. Pelajar-pelajar, you have your support systems, minta pertolongan. Dari segi akademik, kita ada di fakulti masing-masing timbalan akademik, timbalan dekan akademik atau pensyarah. Pergi, jangan simpan, kongsikan dan minta pendapat. Dari segi non-akademik pun kita ada hak ehwal pelajar. Dan dari segi benda-benda yang lain, kongsi kepada pensyarah. Pensyarah boleh membantu. InsyaAllah. Jangan simpan masalah ataupun jangan simpan apa-apa keraguan. Perlu di-share, perlu diselesaikan. Kemudian, akan tetapi kalau tujuan dan awal itu, kita memang ada cabaran ni. Because proses tu mengambil masa yang lama. So, bila nak sampai tujuan tu, of course dia banyak halangan, banyak cabaran. Tapi pelajar-pelajar, kalau tujuan menuntut ilmu tu, nawai tu, intention atau niat tu jelas dan baik, insya-Allah kita akan dapat hasil yang baik. Okay, it's a matter of time. Kita akan dapat hasil yang baik. Itu doa. So analoginya adalah rama-rama. Dia start macam mana rama-rama? Kepompong kan? Kepompong cantik ke tak cantik? So boleh nampak tahu proses dia. Bila dah keluar daripada kepompong menjadi rama-rama, so beautiful and colourful. So life is like this. So we don't have to compare our life, our challenges dengan orang lain. It's not fair. Sebab background kita lain-lain. Cara kita mengatasinya pun lain-lain. Kita pun lain-lain. Jadi mula-mula memang nampak tak lawa. But consistent. Persevere, sabar. InsyaAllah hasilnya akan cantik. Saya mengharapkan akhirnya pelajar-pelajar akan menjadikan sesi ini, akhlak dan kepribadian ini adalah sebagai satu panduan, reference yang pelajar-pelajar boleh guna pakai semasa menjalankan proses pembelajaran, pengajian di Universiti Teknologi Mara. Akhirnya, saya mengharapkan dan saya berdoa semoga pelajar-pelajar maju jaya, kuat menghadapi cabaran dan di hujung perjalanan nanti akan menjadi seorang insan yang terpelajar dan yang paling penting terdidik. Untuk pelajar-pelajar, manners before knowledge, which means yang paling penting adalah adab, akhlak dan kepribadian. Baru senang proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, pendidikan itu berlaku. Akhir kata daripada saya, terima kasih, thank you and wish you all the best and insya-Allah kalau panjang umur kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Nazrin, merupakan graduan daripada Fakulti Muzik UiTM Shah Alam dan saya memegang pengkhususan dalam bidang pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan muzik. Baik, saya membuat video ini untuk memberi pendapat ataupun opinion saya tentang beberapa soalan yang diajukan daripada lecturer saya iaitu Dr. Khatijah. Saya diminta untuk memberi pendapat tentang topik adab dengan kawan-kawan. Dan di sini saya akan menceritakan beberapa pendapat dan pengalaman saya semasa saya belajar dulu. Soalan yang pertama ialah how I deal with differences. Kalau ada percanggahan pendapat, apa normally saya buat? Baik, kalau
kita nak kata pencanggahan pendapat sesama kita dengan kawan-kawan, benda ni mesti berlaku, sentiasa berlaku, terutama kalau kita bekerja di dalam kumpulan di mana kita kena share pendapat ataupun opinion. So kawan kita yang ni dia bagi pendapat macam ni, tapi kita pula bagi pendapat macam ni. So pendapat tu tak sehaluan macam tu kan. So dekat sini penting untuk kita bersikap terbuka. Terbuka satu. So itu perlu ada dalam diri kita sendiri, perlu bersikap terbuka untuk terima pandangan orang lain instead of kita stick dengan pendapat kita je, sebab kita ni manusia, tak semestinya kita sentiasa betul macam tu. Kadang tu ada something yang kawan-kawan kita nampak kita salah tapi kita rasa kita betul, tapi sebenarnya kawan kita nampak kita salah. Dekat situ kalau kita bersikap terbuka, kita terima komen ataupun pendapat daripada kawan-kawan kita yang lain, so kita akan lebih alert lah macam tu. So kita dekat situ kalau kita dengar komen atau pendapat daripada kawan-kawan kita, so kita pun boleh baiki diri kita ke arah lebih baik. So kita kena bersikap terbuka. Terbuka ni juga kita perlu bersikap profesional. So kalau kita masa belajar kita sudah amalkan bersikap terbuka dalam bekerja sepasukan, benda itu juga akan melatih kita untuk bersedia ke alam bekerja nanti. So kita bekerja nanti pun mungkin kita akan bekerja dalam teamwork, bekerja dalam pasukan. So kalau kita dah amalkan daripada belajar, kita bersikap terbuka untuk terima, bersikap rasional, dan nanti alam kerja kita tak rasa kekok. So kita pun lebih mudah, lebih mesra, orang akan lebih suka daripada kita. Instead of kita nak kita je ikut cakap kita je, so orang pun tak suka kita macam tu kan. Okay, baik. Yang keduanya, how to treat our relationship dengan kawan-kawan coming from different states dan berbeza latar belakang dan agama. Misalnya kawan-kawan dari Sabah dan Sarawak. Okay, baik. Memandangkan saya bekas student muzik, fakulti muzik. So of course, kawan-kawan saya, fakulti muzik merupakan antara fakulti yang menerima banyaknya pelajar daripada Sabah Sarawak kan. So kawan-kawan saya ramai yang kawan-kawan comes from Sabah dan juga Sarawak. Dekat sini kita penting untuk masa belajar, tak kisah masa belajar ke masa kerja ke, kita berbuat baik, bercampur dengan kawan-kawan, kita kenal lebih ramai kawan supaya kita gain experience tau. Sebab tak semua orang attitude dia sama. So kalau kita bercampur dengan bermacam-macam ragam orang kat situ, so kita ada pengalaman macam mana nak berkawan, nak deal dengan orang macam ni, kita tahu macam mana. So nak deal dengan orang yang macam ni, certain orang ni kita tahu macam mana. So and kat situ poin yang pertama, kita gain experience untuk deal dengan orang. Yang keduanya, of course, bila kita belajar di alam universiti, rata-ratanya pelajar tu comes from berbeza-beza tempat, latar belakang, berbeza sosioekonominya. So yang pertamanya, kita jangan suka merendah-rendahkan orang, kawan-kawan. So kat situ kita kena sikap, sama macam tadi, kita kena sikap terbuka untuk menerima baik buruk kawan. Apa guna title-nya kawan kan? So kita kena terima baik buruk kawan-kawan tu. Kalau kita nampak sesuatu yang buruk tentang kawan tu, mungkin kita boleh tegur je. Just tegur and encourage diorang untuk ke arah yang lebih baik kan. So jangan kita merendah-rendahkan orang lain. Tak elok, benda tu sesuatu benda yang tak elok lah. And satu lagi, bila dah alam belajar di peringkat universiti, kita tak boleh ada rasa malu untuk berkenal dengan orang. Kita tak boleh ada rasa malu untuk bertegur dengan orang. Kalau kita rasa malu, nanti sampai ke sudah kita tak akan matang. Saya boleh kata kita tak akan matang, sebab ibarat macam duduk bawah tempurung macam tu, kita tak boleh nak berkembang. So kalau kita kenal orang, kita bercampur dengan orang semua, so macam-macam, of course nanti dia punya yang paling pentingnya pengalaman kat situ. Paling banyak kita akan dapat, sebab kawan-kawan juga main peranan penting masa kita study, sebab mereka juga yang akan support kita, yang akan tolong kita, yang akan support kita, sama-sama kita untuk study. Selain family kita yang akan support kita masa study, kawan-kawan lah. So sebagai kesimpulannya, penting kita jaga adab dengan kawan-kawan, berbuat baik dengan kawan-kawan, bercampur dengan kawan-kawan, tak semestinya. Jangan bersikap resis. Bercampur tak kisah dia berbeza agama sekalipun. Respect each other religion. Jangan rendah-rendahkan agama orang lain, sebab kita hidup negara Malaysia yang bersatu padu. So janganlah, jangan bersikap resis, bercampur dengan semua orang. Pentingnya kawan tu. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let me introduce myself. My name is Abu Hafiz. I was enrolled in Bachelor of Education, TESOL program, UiTM Puncak Alam, and I have finished my 4-year degree journey last February. First and foremost, I would like to welcome you all to UiTM. I hope that every one of you will have a good time studying in my beloved alma mater. Now, due to the COVID-19 pandemic, the Ministry of Higher Education has instructed every college and university to utilize online learning to accommodate students who are at home due to the MCO and CMCO. So, since I have undergone my practicum and final semester in Open and Distant Learning, ODL, I would like to share with you some of the tips in ODL Classroom to make your online learning experience better. So my first tip is always get ready 15 minutes early. Make sure that your computer or mobile devices is on standby 15 minutes before the class starts. Based on my experience, my lecturers will post the Google Meet link in the WhatsApp group 5 minutes or earlier before the class starts. If your lecturer is using UiTM's UFuture website, just go to the portal and the platform link will be provided there under the class page. Always remember, late attendance to the platforms such as Google Meet will disturb the whole class since your lecturer needs to stop their lecture just to approve your entry. So my second tip is to turn on your cameras but mute your mic. You must be wondering on why do I need to turn on my camera? It's simple. Turning on your camera will boost your lecturer's confidence and motivation and avoid them from feeling like talking to a wall. Alright, so although turning on your camera is not compulsory, but it is nice for your lecturer to see your face while they are teaching. You can see your friends' faces as well. However, due to the connection problems, turning off your camera will improve the live feed. So yeah, make your choice, pick your poison. Muting your mic will help reducing the noise around you from disturbing the class. Okay, so only turn it on when you're about to ask questions or responding to your lecturers. My third tip is unlimited data means unlimited access. Online classroom requires lots of data. A 2 hours online class using Google Meet requires 1.5 GB of data, which depends on your internet speed. Alright, so I would highly recommend you to use telcos such as U-Mobile, Maxis or Digi, which offers unlimited data package range from 35 ringgit to 40 ringgit monthly. By doing so, you can manage your allowance better without the hassle of topping up your credit weekly or daily just to pay for extra data. You can also use PDA Net via USB tethering to avoid mobile hotspot quota being used. My fourth tip is don't be afraid of contacting your lecturer. Always use the WhatsApp or Telegram group to the fullest. If you have uncertainties or inquiries regarding an assignment or a lesson, please contact your lecturer. Alright? ODL is very hard since many of us could be affected by the connectivity issues and we may miss some of the vital information or instructions because of that. Hence, it is important for us to contact our lecturers to ensure that we are on the right track. Just remember to text our lecturer at the right time, for example during office hours, or unless your lecturer stated that you can ask them anytime. Alright? So my fifth and final tip, always prioritize group assignments. Working in a group assignment is way more important than individual assignment. Why? Because some of the group assignments have more marks allocated and you are dealing with other people's marks too. If you screw up your part, it will affect all of your group mates. Remember, nila si titik, osak susu sebelanga. So always set a personal deadline for your group to ensure that the person compiling the task have ample time to do so. Time management and teamwork are the key to success. You can utilize Google Meet, WebEx, Zoom or even WhatsApp call to discuss and plan your group assignment. If you catch one of your group mates freeloading, advise them to change. If he keeps on ignoring your advices, report him to your lecturers as soon as possible and your lecturers can deal with the issue better.
I hope that these tips help you out, as this is what I experienced last semester. Last but not least, keep in mind that there is no ilmu without adab. Okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton dan juga salam sejahtera. Okay, jadi hari ini kita akan bercerita tentang adab dan juga akhlak. Alright, jadi perkara pertama yang muncul di dalam fikiran apabila kita bercerita tentang adab dan juga akhlak iaitu perkataan hormat. Okay, bagaimanakah cara untuk kita menghormati orang lain sebagai seorang pelajar? Okay, yang pertama sekali, cara kita untuk menghormati orang lain iaitu dengan cara menghormati masa. Okey, menghormati masa pesyarah dan juga masa rakan-rakan. Bagaimanakah caranya untuk kita menghormati masa pesyarah dan juga rakan-rakan? Iaitu dengan hadir ke kelas dengan lebih awal. Okey, kenapa saya kaitkan kehadiran ke kelas lebih awal dan juga akhlak dan adab? Sebabnya apabila kita hadir ke kelas dengan lebih awal, kita tidaklah membazirkan masa mana-mana pihak dan juga kita juga menunjukkan kesediaan kita untuk menghadapi kelas tersebut. Okay? Itu adalah perkara pertama. Perkara yang kedua ini adalah sedikit lain dari yang lain. Okay? Keyword yang kedua ini adalah senyuman. Kenapa saya kaitkan senyuman dengan adab dan juga akhlak? Kerana apabila kita memberikan senyuman kepada orang lain dan juga kita juga sendiri yang tersenyum, okay? Bila kita buat benda tu, kita dengan secara tidak langsung mewujudkan satu mindset yang positif untuk diri kita sendiri. Okay? Dan apabila kita ke kelas dan berada dalam mindset yang positif, okay, benda itu akan memberikan impact kepada kita sebagai seorang pelajar, impact yang positif, dan juga secara tidak langsung akan memberikan impact yang positif kepada pelajar lain jugalah, dan juga pesyarah. Okay, cuba bayangkan kalau kita berada di dalam kelas sebagai seorang pensyarah dan muka pelajar kita semua masam je, umpama macam tidak ingin berada di dalam kelas tersebut. Kalau anda sebagai seorang pensyarah, apakah perasaan anda? Okey, saya pasti bahawa anda akan merasakan pelajar-pelajar saya ni tak nak berada di dalam kelas ke? Kan? Okey, jadi apabila kita mengukirkan senyuman dan kepada pesyarah yang mengajar, okey, itu adalah satu petanda bahawa kita berminat. Okay, kita menunjukkan bahawa kita berminat untuk mendengar, untuk belajar tentang apa yang dikongsikan kepada kita. Right? Yang terakhir yang saya akan kongsikan kepada anda semua hari ini, adab dan akhlak. Okey, apabila kita bercerita tentang adab dan akhlak, perkara ini tidak dapat disangkal lagi lah. Okey, untuk dipermudahkan urusan kita sebagai pelajar. Okey, kepada pelajar-pelajar yang, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang berada di kampus-kampus yang jauh dari rumah lah. Okey, pastikan anda sering bertanya khabar kepada ibu dan ayah anda. Okay, make sure mereka tahu perkembangan anda di universiti. Okay, sebab ni pengalaman saya sebagai seorang pelajar. Apabila kita ingat kepada ibu bapa kita, okay, Tuhan kita juga akan ingat kepada kita. Okay? Sebab hormat kepada ibu bapa itu adalah penunjuk bahawa kita akan berjaya untuk hormat orang lain dari apa segi sekalipun. Okay? Jadi yang paling utama adalah jaga hubungan anda dengan ibu bapa anda.
Itu saja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Harap-harap apa yang dikongsikan berguna dan juga bolehlah anda gunakan dan praktikkan di masa akan datang.